Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi untuk sesi yang seterusnya, sesi FB Live bersama saya. Untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Ruhaizat bin Daud. Kepakaran saya ialah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum mendapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Jadi alhamdulillah. Petang ni kita sambung topik pasal shingles ataupun kayap. Ada setengah tempat panggil kayap ular, ataupun panggil dia jangkitan kuman virus yang dipanggil varicella zoster virus. Okey, terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya. Tolong komen anda dengar dari mana. Eni Persi, Diana Daniela, terima kasih. Selamat petang. Xavier Dane, Xavier Nursia Cia Bulan, Diana Daniela dari Keningau. Okey, saya dengar ada berita yang tak baik dari Keningau malam tadi. Ada yang disebabkan banjir kilat kan. Ada orang hilang, ada budak kanak-kanak hilang di dalam kereta yang dihanyutkan oleh air. Terang dan jelas, alhamdulillah. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan topik kita hari ini yang dipanggil kita punya topik hari ini ialah topik mengenai kayap. Kayap ataupun tulis kat sinilah, kita tulislah kayap. Ataupun varicella zoster virus. Disebabkan oleh varicella zoster virus. Dia punya presentation, apa yang selalunya patient complain bila dia datang ke klinik, sangat typical. Sangat typical ni maksudnya kita boleh tahu daripada cerita yang dia bagi tahu dengan kita dah boleh agak dia ni ada mengalami jangkitan kuman virus yang dipanggil varicella zoster virus. Okey. Bila dia datang tu, dia akan datang dengan ruam yang melepuh, ada blister. Ruam yang melepuh ada blister dan dia rasa sangat sakit pada kulit dia. Nak tengok macam mana? Saya rasa anda mesti pernah nampak kan? Dia punya bentuk dia begini. Yang mana dia ni akan dia punya manifestasi penyakit dia akan timbul daripada kawasan kulit, especially di bahagian badan, ataupun dada, perut, kadang-kadang di kaki, ataupun di kepala, ataupun di muka. Okey. Jadi sebenarnya dia punya distribusi ialah pada sebelah sahaja. Kalau katakan dia sebelah kanan, selalunya dia akan berlaku pada sebelah kanan sahaja dan dia hanya terhad kepada kita punya dermatom. Dermatom ni ialah kita punya area kawasan pada kulit kita, pada badan kita. Setiap level badan kita ni dia punya dermatom yang mana disupply oleh saraf yang spesifik yang keluar daripada tulang belakang kita. Apa yang berlaku, mereka yang ada varicella zoster virus ni selalunya pada waktu kecil pernah ada jangkitan chicken pox. So dia start dengan selalunya mereka yang ada chicken pox waktu kecil. Chicken pox ni disebabkan oleh virus yang sama, iaitu varicella zoster virus. Tapi bila chicken pox ni sembuh, ada kuman virus varicella zoster ni dia tidak mati. Apa yang dia buat, dia jadi dormant. Dormant ni maksudnya dia diam, dia tak mati, dia diam dan dia menghuni kita punya pangkal saraf tunjang. Dia menghuni, dia duduk pada pangkal saraf tunjang belakang kita ni untuk satu jangka masa yang sangat lama, kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dan seseorang itu tidak akan ada gejala sekiranya dia punya immune system kuat. Jadi selalunya dia start dengan chicken pox dulu. Waktu kecil pernah kena chicken pox, bila dah sembuh, kuman tu dia tidak 100% mati, dia jadi dormant dan dia tinggal di pangkal saraf tunjang kita. Okey. Jadi apabila kita meningkat umur, kita punya immune system akan menurun. Dia akan
kuman ni, varicella zoster ni dia akan flare up, dia akan jadi aktif. Dia akan jadi aktif balik semula dan dia menyerang saraf. Dia menyerang saraf. Sebab dia duduk kat saraf tunjang kan, dia menyerang saraf. Tak kiralah, selalunya dia start daripada belakang. Menyerang saraf dan seseorang itu akan komplain dia punya area, kawasan, sama ada depan dan belakang. Mula-mula dia start dengan kesakitan yang amat sangat, macam kena cucuk-cucuk dengan pisau. Kadang-kadang rasa macam kebas, rasa sakit, pedih, yang kadang-kadang rasa macam ada api. Ada api start daripada belakang tu. Sebab apa? Kawasan yang disupply oleh saraf yang ada kuman dekat situ, dia akan jadi hypersensitif. Dia akan jadi hypersensitif dan akan memberikan satu rasa yang sangat sakit. Okey. Saya share dia punya ni saya share dia punya gambaran dia dari mana dia keluar, daripada tulang belakang. Share screen sekejap. Dia keluar dari tulang belakang sini. Tulang belakang kita namanya spinal cord lah, spinal cord kan, tulang belakang sini. Dan dia tinggal, dia orang tinggal di sini, di kita panggil ganglion, pangkal saraf tunjang ni. Jadi bila kata dia flare up, kita punya sistem imun rendah dan dia menjadi aktif balik daripada dia tidur, dormant, dia tidur, dia bangun jadi aktif, dia akan menyerang kawasan kulit yang disupply oleh saraf yang kena tu. So rash dia akan nampak macam merah-merah, rasa sangat sakit, rasa sangat gatal dan dia melepuh. Melepuh ni maksudnya ada blister, macam ada air. Okey, dan air ni kita cakap dia sangat-sangat infectious. Selalunya dia start dengan 2-3 hari pertama tu dia belum ada rash. Tapi dia rasa sakit, mungkin dia ada demam, sakit kepala, sakit badan, sakit pada kawasan kulit tu. Rasa pedih yang sangat pedih dan rasa macam kena cucuk jarum. Okey, untuk 2-3 hari. Lepas 2-3 hari tu baru blister tu akan keluar. Dia punya melepuh lah, dia merah, dia akan kalau lepuhan tu pecah, keluar air. Jadi air ini sangat infektif, sangat-sangat infektif dan dia boleh berlaku untuk tempoh jangka masa sampai 2 minggu. Jadi sampai 2 minggu. Yang mana selepas 2 minggu, selalunya dia akan kering sendiri dan akan jadi keruping. Dia akan jadi keruping hitam. Inilah kita panggil shingles. Jadi ada mitos yang menyatakan bahawa bila kita punya kayap ni, dia punya rash ni, ruam ni, dia berpusing dari belakang kita kan, pusing dan dia bercantum, kiri dan kanan bercantum, maka kita akan meninggal dunia. So itu sebenarnya mitos yang tidak betul. Kan yang saya tulis kat situ kan, bertemu mengelilingi badan seperti cincin maka ia menyebut kematian. Sebenarnya tidak. Dalam kebanyakan kes shingles ni dia tidak akan menyebabkan kematian. Dan dalam kebanyakan kes shingles ni hanya melibatkan sebelah sahaja. Sebelah saja, tak kira kiri ke ataupun kanan, dan dia akan sebenarnya sembuh sendiri, dia self limiting. Cuma sekiranya dia terlampau sakit, kalau katakan kita takut dia berpanjangan, selalunya rawatan akan diberi. Selalunya kita akan bagi ubat untuk tahan sakit, ubat demam, ubat untuk antivirus. Kita bagi antivirus makan untuk mempercepatkan proses penyembuhan, dan juga mungkin juga kita bagi krim untuk sapu, macam calamine gitu. Okey, jadi inilah yang kita panggil shingles. Dia start daripada daripada kita punya jangkitan waktu kecil yang kita panggil chicken pox ataupun cacar air. Jadi bila dia pergi ke saraf tunjang, dia activate balik, dia aktif, maka dia akan menyebabkan pedih pada kulit, rasa sangat sakit, seperti mencucuk-cucuk, kadang-kadang tiba-tiba kebas, dan kulit tu merah, melepuh. Dia melepuh. Melepuh ni maksudnya blister, ada biji-biji air, yang mana air ni dia sangat infektif. Sekiranya anda belum pernah kena jangkitan chicken pox waktu kecil,
Kalau anda kena cecair yang dikeluarkan oleh mereka yang ada kayap ni, maka kita cakap anda boleh kena jangkitan. Anda boleh kena jangkitan. Okey. Jadi bila ini berlaku, maka melepuh, dia pecah, dia sangat bila dia aktif ni, dia sangat infektif, sangat menjangkit. Dia sangat infektif sewaktu cecair tu dihasilkan, dikeluarkan. Okey. Itu dia punya sewaktu blister pecah. Jadi sekiranya anda ada anak-anak kecil ataupun anda ada ahli keluarga yang ada ini masalah ni, yang mana selalunya mereka ni berumur lebih daripada 40-50 tahun ke atas lah. Mereka yang mungkin imun sistem rendah, mungkin dia ada darah tinggi, ada kencing manis. Jadi waktu kecil dulu dia orang pernah kena chicken pox. Bila chicken pox dia sudah sembuh, maka dia akan bila chicken pox dia sudah sembuh, kita cakap dia akan dia akan jadi dormant. Bila jadi dormant, dia akan reactivate balik. Bila dia punya imun sistem rendah, selalunya pada mereka ni pada berumur 50-60 tahun ke atas lah, macam tu. Okey. Jadi bila dia activate, maka dia akan keluar dia punya gejala-gejala dia. Selalunya bila anda pergi ke klinik, doktor akan tengok, dia akan dah tahu dah, oh ini adalah shingles. Okey. Okey, ada apa-apa soalan tak? Saya rasa tu sajalah. Dah 15 minit habis sudah. Sekejap je sebab dia sangat straightforward. Shingles ni cuba saya tengok ada tak lagi apa-apa yang saya tertinggal. Okey. Dan kena tahu sekiranya ruam ini berlaku pada kawasan muka, jika ruam ini berlaku pada kawasan muka, nak kena hati-hati. Kita nak kena hati-hati sebab apa? Bila kita kena jangkitan ni pada kawasan muka, ada kemungkinan mata kita ni boleh terganggu. Kita boleh dapat conjunctivitis. Kadang-kadang kita boleh dapat corneal laceration ataupun dia boleh dapat masalah pada kita punya corneal yang mata putih dengan mata hitam tu. Dia boleh menyebabkan kita punya mata rosak. Jadi nak kena cepat-cepat berjumpa dengan doktor sebab mata ni nak kena cover. Kalau tak cover, dia boleh rosak dengan cepat. Okey, apa lagi? Okey, sekiranya mereka ni contoh mereka yang imun sistem rendah ni kan, contoh yang mungkin ada kanser. Mungkin juga ada kanser dan makan ubat kanser. So imun sistem rendah. Atau mereka yang suka makan steroid, yang tak sedar makan steroid, ambil produk-produk yang dilarang oleh KKM. Ada banyak steroid kan, jadi steroid ni pun dia boleh menurunkan kita punya imun sistem. Bila kita punya imun sistem rendah, maka kuman varicella zoster virus yang dormant tu pada pangkal saraf tunjang boleh menjadi aktif balik. Okey. Dah pernah kena Nel, okey, Lucia, Diana, Daniela, Yuriza dah pernah kena ni, dok, sakit sangat. Ya betul, sangat sakit. Sekiranya ada setengah orang ada segolongan pesakit yang pernah kena varicella zoster virus ni, VZV ni, kita panggil shingles ni ataupun kayap ni, walaupun dia dah sembuh selepas sebulan, kawasan yang terlibat, walaupun ada tinggal parut kan, dah tak nampak ada jangkitan, still dia masih lagi boleh rasa sakit disebabkan oleh hyperactivity ataupun hypersensitivity kulit tu, disebabkan dia punya saraf dia tu telah rosak. Okey. Chicken pox dengan measles, dua benda yang sama ke dok? Oh, tidak sama. Chicken pox disebabkan oleh varicella zoster virus. Measles disebabkan oleh measles virus. Dia dua benda berbeza. Sebab tu kalau katakan waktu kecil kita ada vaksinasi yang kita panggil MMR, measles, mumps and rubella. Itu adalah satu kumpulan
kita bercakap vaccination, injection untuk elakkan daripada anda kena mumps, kena measles and kena rubella. Ini adalah tiga serangkai punya vaksin. Tapi kalau untuk varicella zoster virus, dia ada spesifik vaksin untuk VZV yang mana dia boleh elakkan daripada kita kena chickenpox. Yang ini selalunya kita suggest untuk mereka yang belum pernah kena chickenpox, untuk elakkan daripada kena chickenpox, untuk dapatkan vaksin ni, vaksin VZV ni. Sebab apa? Bila dia dah dewasa, dia kena chickenpox, selalunya chickenpox dia agak lebih teruk berbanding kanak-kanak. Jadi untuk elakkan daripada dia kena chickenpox yang teruk, selalu kita suggest untuk dapatkan varicella zoster virus VZV ni punya vaksin supaya dia punya, kita cakap dia tidak kena jangkitan varicella zoster virus ataupun chickenpox ni yang teruk lah. Jadi dia tak sama. Lirang, dok percaya orang tu kalau kayak menginam boleh bawa kematian, betul ke? Yang ni tak betul ni adalah mitos. Sebab saya cakap tadi, dia tak betul. Sebab apa? Selalunya pertama, dia hanya berlaku pada sebelah saja. Dalam kebanyakan kes varicella zoster virus ni, jangkitan ni, dia hanya berlaku pada sebelah, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia sangat jarang untuk berlaku kedua-dua belah. Dan kalaupun dia berlaku kedua-dua belah, mungkin dia punya immune system dia sangat rendah, dia mungkin ada AIDS, ada HIV ataupun AIDS, dan dia tidak menyebabkan kematian. Dalam kebanyakan kes, varicella zoster virus ni tidak menyebabkan kematian, kecuali immune system dia terlampau rendah dan dia dapat komplikasi. Daripada VZV ni dia dapat complication, dia ada bakteria masuk melalui luka dia, kuman membiak dan dia kena sepsis, yes, dia boleh meninggal. Tapi bukan disebabkan oleh kayap tu sendiri. Macam mana penjagaan semasa kena kayap? Ada ubat spesifik untuk kayap? Ya, Hartini, terima kasih kerana bertanya. Memang ada beberapa jenis ubat lah, bukan beberapa jenis ubat. Memang ada ubat untuk kayap. Pertama, selalunya bila anda pergi jumpa doktor, doktor akan bagi ubat untuk kurangkan sakit lah, sebab dia sangat sakit. Kadang-kadang Panadol pun dia tak boleh kurangkan sakit yang kayap ni. So kita kena bagi ubat yang lebih kuat, macam Tramadol, macam Voltaren, yang mana dia lebih kuat daripada Panadol untuk kurangkan rasa sakit ni, sebab kadang-kadang sakit sampai tak boleh tidur. Yang itu ubat pertama, ubat tak sakit. Yang kedua, kita juga boleh bagi antivirus, sejenis ubat antivirus namanya acyclovir. Acyclovir ni untuk memendekkan jangka masa jangkitan virus ni. Selalunya kita akan bagi sampai 5 kali sehari acyclovir ni untuk mempercepatkan proses jangkitan tu. Dan yang ketiga, mungkin kita bagi ubat sapu. Ubat sapu ni ada setengah doktor bagi ubat sapu yang untuk kurangkan sakit. Ada juga yang bagi macam calamine lotion, calamine cream untuk mengurangkan rasa ketidakselesaan pada kulit, begitu. Okey, memang ada, kita akan bagi. Okey, vaksin shingles, yes. Choi Hussein, kita ada vaksin shingles, vaksin untuk VZV. VZV ni dia ada vaksin, Boleh dapatkan daripada klinik-klinik yang mengambil vaksin tu sebagai dia orang punya servis lah. Okey, Marcella Timothy. Doktor, kalau kayap sudah sembuh, bolehkah ianya berulang lagi? Selalunya dia tidak berulang lagi. Selalunya dia tak berulang lagi. Sebab apa? Selalunya dia start dengan chickenpox dulu waktu dia kecil, lepas tu kuman tu dormant untuk 50 tahun. Lepas 50 tahun, 60 tahun, bila dia punya immune system rendah, terjadi itu dia flare up, jadi shingles tu jadi. Dan selalunya lepas tu dia tak akan berlaku lagi. Cuma nak kena ingat, kita tidak tahu, kemungkinan sekiranya dia punya immune system dia jatuh balik semula, dia mungkin boleh jadi, mungkin. Dengan syarat itulah, kita selalunya kalau bagi rawatan, kita nak bagi tahu, kena jaga kesihatan. Kalau katakan dia ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, pastikan mereka ni makan ubat yang ikut
ikut apa yang telah ditetapkan lah. Sebab apa, kalau kencing manis dia tak kontrol, kolesterol dia tak kontrol, dia punya blood pressure tak kontrol, dia punya immune system rendah, dan kita takut-takut dia boleh berlaku lagi. Dan dia selalunya dia tak berulang-ulang. Tak berulang. Alamak, hari ni masuk lambat, tak tahu bincang topik apa. Hari tu bincang topik kayap, Jasmine. Ada lagi tambahan dia M dengan soalan tu, abaikan. Maksud dia apa ni? Tentang penyakit kayap, shingles atau berapakah kos vaksin? Tu, okey, kos vaksin. Oh, yang ini bergantung dengan klinik yang mengambil vaksin tu. Saya rasa dalam 100 lebih lah, 100 lebih. Saya pun tak pasti klinik sini berapa, cuba PM lah. Cuba PM tanya saya punya staff. Saya pun tak tahu berapa ringgit. Atau anda daripada Semenanjung boleh tanya dengan klinik yang berdekatan ataupun klinik panel anda yang mengambil bahagian yang ada vaksin ni, boleh tanya. Sebab apa? Dia boleh mengurangkan vaksin ni, vaksin varicella zoster virus ni bagus untuk mengelakkan daripada anda kena, pertama dia akan elakkan daripada anda kena chicken pox. Sebab chicken pox punya virus dengan kayap punya virus adalah kita cakap organisma yang sama, virus yang sama. So hanya satu vaksin untuk kita boost kita punya immune system, hasilkan antibody untuk elakkan daripada jangkitan ni masuk ke dalam badan. AK Gabut, berapa lama kesan kayap hilang sepenuhnya? Selalunya okey, kalau ikutkan dia punya kita cakap progression of disease dia punya penyakit tu, dia akan start 2-3 hari tu dia akan rasa sakit pada kulit yang kena, tapi belum ada rash. Lepas tu bila rash start keluar, dia punya ruam start keluar, dia akan ada blister melepuh, dan blister melepuh ni kadang-kadang dia boleh berlaku daripada seminggu hingga 2 minggu. Lepas 2 minggu selalunya dia punya blister tu, dia punya rash tu, ruam tu akan kering. Dia akan jadi keruping. Jadi waktu tu sudah tidak berjangkit. Waktu yang blister ataupun melepuh tu pecah, yang berair tu, dalam masa seminggu yang pertama, waktu tu dia sangat berjangkit, sangat infektif. Kalau boleh isolate, maksudnya kalau boleh elakkan daripada dia dekat dengan orang lain, especially kalau tinggal di rumah lah kan, ada anak atau ada ibu bapa yang ada sakit begini, elakkan daripada mereka berada dalam ruang yang sama, elakkan daripada mereka bersentuhan, sebab cecair dalam blister tu banyak virus tu yang boleh menjangkit orang lain. Okey. Jadi selepas lebih kurang kita cakap 2 minggu 3 minggu, yes, dia punya symptoms ni, gejala ni akan sembuh. Okey. Cuma kalau kita perasan mereka yang pernah kena shingles ni, dia akan ada kita cakap parut. Dia akan ada parut. Dia ada parut, mungkin parut tu akan rasa pedih, rasa sakit, still boleh rasa sakit atau pedih walaupun selepas sebulan. Sebab dia punya kawasan kulit, saraf pada kawasan kulit tu dia jadi hyperaktif, maka dia akan rasa sangat sakit juga dekat situ. Yang ini kita panggil post herpetic neuralgia. Kalau katakan anda ada masalah ni, walaupun dah sembuh tapi kulit rasa sakit, boleh jumpa dengan doktor di klinik sebab ada beberapa jenis ubat yang kita boleh bagi untuk kurangkan rasa sakit tersebut. Fiona, Waalaikumsalam. Okey, Cik Puan, Cik Ita, saya gula saya. Midut kopi Denis. Doktor, saya pernah kena kayap, saya guna kulit salinan ular baru sembuh. Apa kata doktor? Okey, yang ni saya tak pasti sama ada boleh guna kulit salinan ular atau tidak. Kalau ikut kajian memang tak ada kata boleh. Tapi kalau anda nak cuba, mungkin tak jadi masalah lah. Midut, seperti saya cakap tadi, kayap sudah bersambung, dia tidak akan menyebabkan maut. Dia tak akan menyebabkan, sebab dalam kebanyakan kes selalunya dia punya gejala dia akan berlaku sebelah saja. Jarang-jarang sangat dia berlaku dua-dua belah. Mereka yang ada dua-dua belah selalunya punya immune system dia sangat rendah. Sally Sazlin, vaksin dari umur berapa boleh ambil doktor? Okey, saya tak pasti. Sebab mungkin ada beberapa jenis varicella zoster virus punya vaksin. Selalunya kita boleh ambil daripada kanak-kanak. Cuba tanya klinik tu, saya pun kena tengok balik saya punya vaksin daripada umur berapa yang kita boleh bagi varicella zoster virus ni. Kita cakap
VZV vaksin. Schedule. Okey, boleh start bagi pada umur 12 bulan ataupun 1 tahun. Setahun kita dah boleh bagi dos pertama. Lepas tu dos kedua kita boleh bagi dalam tempoh 4 tahun selepas tu. Ini ikut apa tu, Central Disease Control, CDC punya guideline lah. CDC punya guideline. First dose 12 hingga 15 bulan, second dose 4 hingga 6 tahun. Yang ni untuk start dari kanak-kanak lah. Tapi kalau untuk dewasa dia lain sikit. Dia punya schedule dia. Boleh tanya dengan klinik yang mengambil bahagian. Pansur, adakah kita boleh kena jangkitan kayap setelah kita pernah dijangkiti chickenpox? Ya, betul. Mereka yang kena jangkitan kayap selalunya memang pernah kena chickenpox dulu. Itu kena faham. Untuk kena kayap, dia mesti kena chickenpox dulu. Bila dia dah kena chickenpox dia dah sembuh, isunya ialah kuman yang menyebabkan chickenpox tu kita cakap dormant. Dormant ni maksudnya dia tidur. Dia tidur dalam badan dan dia berkumpul di pangkal saraf tunjang. Pangkal saraf tunjang. Apabila kita punya sistem imun rendah, menurun bila umur kita lebih daripada 50-60 tahun, dia akan jadi aktif balik. Bila jadi aktif, itu yang keluar dia punya gejala tu, pedih pada kulit, sakit, kebas, merah semua. Dan waktu inilah kita panggil dia kayap. Itu dia punya progression of disease dia. Okey. Fiona, saya baru saja sembuh dari jangkitan kayap tapi jenis tunggal, tapi sakitnya masih ada. Tiada masalah juga. Okey, itulah saya bilang tadi. Ada setengah pesakit, satu kumpulan kecil yang mana walaupun dia dah sembuh tapi disebabkan oleh dia punya saraf pada kawasan kawasan yang kena kayap tu sudah rosak, yes, dia akan jadi sakit. Kalau katakan dia berterusan, anda boleh pergi jumpa dengan doktor untuk dapatkan ubat untuk saraf tu. Kita nak bagi ubat untuk saraf supaya saraf tu tak menjadi hyperaktif menyebabkan kita rasa sakit. Okey, alhamdulillah kita dah habis. Jadi selepas ni, kalau apa yang saya boleh sarankan, kalau katakan anda belum pernah kena shingles ni ataupun chickenpox ni, anda boleh dapatkan vaksin daripada klinik berdekatan. Okey, especially kalau anda ada anak kecil, yes, boleh kita bagi lebih awal. Sebab apa? Ada setengah ibu bapa kata tak apa, nantilah anak dia akan kena chickenpox juga lambat laun. Tapi kalau kena chickenpox waktu kecil mungkin okey, tapi bila dia dah besar, dia punya gejala dia selalunya akan lebih teruk. Mungkin seluruh badan, chickenpox kan yang biji-biji semua seluruh badan, dan dia akan mengganggu kualiti hidup. So ada lebih bagus untuk dapatkan vaksin lebih awal. Sampai sini saja. Jangan lupa like dan jangan lupa follow Klinik Sabah punya FB page. InsyaAllah kita jumpa lagi besok petang dengan topik yang lain. Okay? Assalamualaikum dan selamat petang.